ketiga-tiga bahagian ini penting dalam pembinaan sistem kawalan. Okey. So kita tengok, kita sambung lagi. Okey, ini adalah bahagian input. So ini kita akan sebut perkataan input sahaja, apa peranti-peranti yang ada di dalam bahagian input. Peranti-peranti ini terbahagi kepada dua. Okey, so kita tengok dulu. Bahagian input adalah salah satu bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Okey, so dalam mikro pengawal mesti ada satu ni lah input ni. Okey, apakah input? Input dalam mikro pengawal ni kita terima isyarat dan kita hantarkan ke CPU, okey, unit pemprosesan pusat. Okey, isyarat yang diperoleh daripada peranti input yang digunakan, isyarat diperoleh daripada peranti input yang kita gunakan. So peranti terbahagi kepada dua, peranti digital dan juga peranti analog. So kita tengok gambar dekat sini ada digital, dia menghasilkan bentuk isyarat digital. Okey, ini adalah salah satu contoh peranti digital. Ini adalah salah satu komponen elektronik yang menghasilkan isyarat analog. Okey, so kat sini kita tengok peranti input digital. Ini adalah penderia pergerakan ataupun motion sensor, dan yang dekat bawah ni adalah LDR ataupun kita panggil penderia cahaya. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Ini adalah peranti input digital. Dia ada 5 kat sini. Okey, ada 5. Ini digital. Okey, digital dengan analog. Analog ni biasanya kita panggil konvensional. Biasanya kita digital dalam bentuk digit lah yang mudah difahami. Okay, analog biasanya konvensional. Tapi dua-dua masih digunakan dalam satu lita. Okay, mungkin awak tak perasan, mungkin awak tak tahu, tapi awak kena biasakan dulu. Okay, yang pertama kita ada switch tekan tutup. Switch tekan tutup ni kita dah belajar masa dalam elektrik. Kita dah belajar juga switch tekan buka masa dalam elektrik. So ada yang dah faham, dah nampak switch tekan tutup, switch tekan buka. Kita ada switch micro. Ini pun sama. Dalam kita punya elektrik yang sebelum ni pun kita dah belajar. Kita ada NC, normally open, normally close, COM kan. Okay, common yang diberi. Okay, kemudian kita ada penderia pergerakan, motion sensor dan juga penderia air. Okay, water sensor. Okay, kita teruskan, kita tengok. Okay, switch tekan tutup. Okay, switch ni menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Okay, ini contoh ni adalah switch simbol switch tekan tutup. Okay, nampak bila tekan tutup, kita mula-mula gambar dia berada di atas. Dia punya switch ni, palang ni berada di atas. Apabila punat switch ini ditekan, lita akan tertutup dan arus akan mengalir. So, bila dapatkan switch tekan tutup ni, bila kita tekan dia, elektrik akan mengalir. So, kalau kita pasang mentol akan menyala. Okey, mudah faham. Okey, yang kedua, switch tekan buka. Switch tekan buka ni, palang ni berada di bawah. Okey, bila kita tekan, palang ni akan naik ke atas. So apa yang berlaku? Bentuk isyarat dihasilkan oleh switch ini adalah sama dengan switch tekan tutup. Okey, isyarat hampir sama tetapi dia punya palang berbeza. Kemudian apabila punat ditekan, lita akan terbuka dan arus akan terputus. So bila kita tekan, arus tadi akan terbuka. So bila terbuka, tak ada pengaliran elektrik yang akan berlaku dan jadi arus tu terputus. So kalau kita pasang mentol tidak menyala. Okay. Seterusnya kita pergi kepada switch micro. Okey, switch micro ni ada dua fungsi, iaitu kita nak jadikan dia sebagai switch buka ataupun switch tutup. Senang. Awak boleh pilih terus. Tak payah nak fikir, cikgu ni switch buka ke ni switch tutup cikgu? Tak payah. Awak ambil ni, hafal je. Mana satu no, mana satu NC. NO normally open, NC normally close. Ni dah jadi tekan buka, ni dah jadi tekan tutup. Okey? Jadi switch ni berfungsi sebagai switch tekan tutup apabila terminal COM dengan NO normally open digunakan dan menjadi switch tekan buka apabila terminal COM dan NC digunakan untuk membuat penyambungan lita. So bila kita buat sambungan, kita tak sambung untuk ketiga-tiga bahagian, kita akan sambung dua bahagian sahaja, iaitu antara COM dengan NO atau COM dengan NC. Okay, so you nak yang mana satu? You kena diagnose dululah, you kena tak tahu dulu you nak buat lita tertutup ni ataupun lita terbuka. Okay, switch micro menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. So yang ni kita tak payah fikir, kita cuma tahu ini adalah arahan dalam bentuk digital. Okay, seterusnya kita pergi kepada penderia pergerakan untuk motion sensor. Ini pun dalam bentuk digital, motion sensor. Okay, contohnya dia berfungsi kita nak mengesan pergerakan haba. So kadang manusia kita tahu, manusia ni panas kan?
Haiwan pun sama. Jadi bila ada berlaku pergerakan, contohnya kita nak buat untuk pintu rumah kita, bila ada pergerakan ataupun kita nak saving kita punya lampu, so kita pun pasang motion sensor. So bila kita pasang, ada orang lalu baru menyala. Kalau tak ada orang lalu, dia tak menyala. Kalau hantu lalu, tak tahulah. Hantu ada haba tak? Kan? Okey, kita seterusnya pergi kepada penderia air. Okey, kita tengok penderia air. Penderia air berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Okey, penderia ini akan memberi isyarat satu iaitu 5 volt jika tiada kehadiran air dan kosong iaitu 0 volt jika ada kehadiran air. Sebab dia nak detect sejuk. Yang ni dia nak detect sejuk. Contohnya penderia ini digunakan pada pengelap cermin kereta wiper secara automatik. Tetapi tidak semua kereta mempunyai penderia air. Dia kadang-kadang yang biasanya kereta yang ada kuasa tinggi ataupun kereta yang continental tu baru dia ada penderia air. Kadang-kadang dia tak boleh detect. Kita sendiri kena turunkan wiper. Kalau tidak, dia akan detect, ada air. Dia akan wipe automatic. Okay. So itulah dia 5 input digital, 5 input digital yang ada dalam awak punya dalam input micro pemproses, iaitu yang pertama kita ada yang switch tekan buka, switch tekan tutup. Okey, switch tekan buka, switch tekan tutup. Kita ada switch micro, kita ada penderia pergerakan dan juga penderia air. Okay, so ini adalah peranti input digital. So kita akan go through pula pergi kepada apa dia peranti input untuk analog. Okay, kita tengok analog. Tadi kita dah tengok digital, kemudian kita buat dalam peranti input analog. Okay, so penderia analog ada 3 sahaja. Ni terlebih dah ni. Penderia jarak, infrared distance sensor, penderia cahaya. Okay. Dan juga penderia suhu. So dia ada 3 sahaja. Yang pertama infrared distance sensor, dia boleh detect apa? Penderia jarak berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek ataupun halangan. Sama ada objek dibuat daripada logam ataupun bukan logam. So kita tengok gambar ni, dia sekarang ni kalau kita pergi tandas kan, banyak tandas yang menggunakan secara automatik. Biasanya digunakan arahan analog, input analog. Kita tadah tangan, dia akan detect dengan inframerah. Inframerah itulah sebenarnya yang dia tak detect pakai digital, dia detect pakai inframerah. Sebab itu bila nampak, ada tangan, barulah dia keluarkan dia punya sabun secara automatik. So arahan ni dalam bentuk analog kerana dia menggunakan infrared ataupun inframerah. Okey, seterusnya kita ada penderia cahaya. Perintang peka cahaya LDR, merupakan sebuah penderia cahaya. So peranti ni peka terhadap cahaya. Rintangan akan berubah mengikut kecerahan. So bila keadaan tu orang kata semakin cerah, semakin rendahlah rintangan pada penderia cahaya. Jadi semakin teranglah lampu ni. Dia boleh menghasilkan lampu kat sini. Dia ada lampu. So kita akan dapat nampak macam ada LED kat situ. Okey, rintangan isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. So biasanya kalau awak pernah pergi DIY, awak akan dapat nampak satu macam plug. Plug tu ada satu lubang kecil tau. Jadi lubang kecil tu ni lah sebenarnya LDR ni. Kita sambungkan dekat rumah kita plug tu. Lepas tu nanti bila dia detect, bila dalam gelap dia akan menyala. Itu kita panggil penderia cahaya. Okay. Pernah tak? Pernah tengok tak? Ke tak pernah tengok? Okay, tak ada respon pun, senyap je. Ada ke tak ada orang dalam ni? Ada cikgu. Ke saya cakap sorang-sorang? Ada pun. Okay. Alright, so saya nak teruskan. Okay, kita tengok penderia suhu. So penderia suhu berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Okay. Jadi suhu ni kita kesan dia diubah dalam bentuk isyarat analog. So dia pun tak boleh faham dalam bentuk digital. Jadi bila kita nak ubah suhu, kita kena tukarkan dalam bentuk analog, isyarat analog. Jadi isyarat analog yang terhasil berdasarkan perubahan suhu. Jadi perubahan suhu kita kata contoh kita nak letak 180 darjah Celsius. So apa yang berlaku bila kita ubah suhu 180 darjah Celsius, dia akan tukarkan dalam bentuk voltan. Okay.
So penderia suhu LM35D akan memberi isyarat berdasarkan suhu yang dikesan iaitu 0 hingga 100 darjah Celsius. Ini contohlah 100 darjah Celsius bergantung kepada apa yang dia kemampuan dia lah. Kalau kemampuan dia sampai 100 darjah Celsius, yes, dia akan buat dalam 100 darjah Celsius lah. Kalau lebih lagi dia akan lebih lagi lah. Jadi peranti input analog ni akan menukarkan suhu kepada bentuk voltan. Jadi dia akan tukarkan suhu tadi ke dalam bentuk elektrik. Elektrik tadi akan menukarkan haba untuk pemanasan. Macam itulah cerita dia. Tapi ini kita baru bercerita berkaitan dengan input sahaja. Input terbahagi kepada dua iaitu input digital dan input analog. So apakah peranti-peranti dia? Antaranya kalau untuk digital kita ada tekan buka, switch tekan buka, switch tekan tutup, switch micro. Lagi apa? Lagi apa? Motion sensor dan juga penderia air. Manakala untuk analog kita ada 3. Yang pertama adalah penderia jarak, penderia suhu dan juga penderia apa? Penderia apa tadi? Cahaya. So ini awak kena ingat sebab kita ada lagi 2 kita ada proses dan juga kita ada output. Jadi banyak lagi yang awak kena belajar. So kita tak akan sentuh bahagian proses ni kita akan sentuh kemudian. Jadi untuk hari ni saya akan sentuh sampai penderia suhu sahaja. So setakat ini faham ke tak faham? Okey tak? Faham. Alright, thank you so much. Okay, so kita nak tengok sekali lagi untuk hari ni. Dah boleh jawab tak rasa-rasa soalan kuis ni? So kalau rasa boleh jawab soalan kuis ni, cuba jawab sekali lagi. Ini kan simbol-simbol apa yang ada dalam buku teks pun ada. Okay. So ada 14 soalan, pastikan awak cuba jawab 14 soalan dengan betul. Okay, tambahkan markah lagi. Okay, so kita tengok sekali lagi siapa yang dah hantar setakat ni. Saya tak pasti, setakat ini masih ada 6 orang sahaja lagi yang telah menjawab. Okay, jadi mana yang rasa nak mencabar nombor 1 ni, silalah jawab. Ulang-ulang pun tak apa, yang penting awak boleh naik ranking. Kita ni jangan rasa first quart je dah down, first quart je dah macam alamak upset kan, tak dapat markah tinggi. Cuba, sebab ini bukan ujian, ni cuma kuis. Jadi bila kuis tu you boleh buat ulang-ulang kali. Jangan di kesempatan yang ada ni buat. Okay, so kita nak tengok lagi untuk soalan tadi ni, mikro pengawal. So rasanya soalan mikro pengawal ni boleh jawab tak? Boleh tak jawab soalan ni? Susah tak soalan ni? Senang. Tapi saya tak boleh nak hantar sebab ada saya tak tahu macam mana nak upload je dulu. Lukis dulu. Awak dah lukis dalam buku, nota. Lepas tu awak ambil gambar, screenshot macam biasa. Lepas tu masukkan dalam tu. Add dalam tu. Add file dalam tu. Gambar tadi add macam biasa. Muat naik. Oh, macam ya, senang je. Okay. Pastikan gambar awak cerah, jangan ambil gambar yang ada light. Macam tu. Sebab kadang-kadang ada pelajar kita ni, dia masukkan gambar, dia ambil dengan ada flashlight. So bila ada flashlight, nanti bila gambar tu keluar, certain gambar tu dia terlalu cerah, nanti dia akan jadi pudar. So bila kita nak ambil gambar tu, tengok dulu, okay? Jangan goyang. Kadang-kadang ada pelajar ni dia hantar gambar, goyang lah, jauh, terlalu jauh. Lepas tu dia expect cikgu ni macam nampak aja apa yang dia buat kan. So benda ni senang, jadi jangan susahkan dia. Senang sangat. Okay, so semua orang boleh dapat 8 markah. 8 markah. Jadi hantar segera. Okay, saya tunggu. Okay, ini menunjukkan yang awak ni faham soalan yang saya bagi. Kalau saya bagi soalan susah, nanti awak tak faham. Jadi saya bagi soalan yang mudah-mudah. Jadi kita harap ramai yang boleh turn in. Okay. Setakat ni ada seorang, siapa tadi hari tu? Ni Adam dah hantar. Thank you Adam. Alright, so yang lain boleh hantar lagi, masih ada masa. Kita ada another 5 minutes. Alright, so ada soalan setakat ni? Ada soalan? Ada tak? Yuan Juan, Rongkai. Okay, saya harap mereka yang masuk dalam kita punya Google Meet hari ni boleh hantar, semua boleh hantar dengan segera. So kalau ada masalah boleh PM saya. Sorry cikgu. Okay. So kalau tak ada masalah boleh kita boleh dismiss our meeting lah. Okay, dan awak boleh siapkan kerja. Kita ada 4 minit lagi. So kalau ada masalah kita boleh PM. Awak boleh PM saya.
Alright, so terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Alright. Sekejap. Senyum. Sekejap. Sekejap, saya belum ni lagi. Saya belum ambil gambar lagi. Saya belum ambil kehadiran kau hari ni. Alright. Okay, thank you so much semua. Jumpa lagi. Bye. Bye cikgu. Alright, bye. Jumpa lagi. Hantar assignment. Okay. Alright.